Mengikut catatan sejarah, nama sandakan itu sendiri berasal dari perkataan Sulu iaitu sandak, bererti pajak gadai. Jadi pengertian keseluruhannya adalah bandar yang dipajak gadai. Jadi untuk mengetahui dan menyelami dengan lebih mendalam lagi tentang daerah istimewa di negeri Sabah ini, kita bersama-sama dengan tetamu di talian di waktu ini. Pulau Dinawan, Mai Aman, Pantai Manis dan hutan limbur Kawang, pilihan pelancong di Papar Sabah. FM 107.9 bernama radio pilihan saya tu. Kabar petang bernama radio. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar bernama radio yang mendengarkan kami di waktu ini. Dalam perjalanan, pastikan anda mandu dengan berhati-hati. Kita maklumkan situasi trafik di sekitar Kuala Lumpur tidak begitu baik ya. Kita harapkan supaya anda berada dalam keadaan yang terbaik. Jangan tergesa-gesa. Tunggu dan patuhi semua arahan yang diberikan kepada anda. Tapi apapun, bagi para pendengar kita yang mengikuti kita di Johor Bahru melalui 107.5 dan Kuching FM 100.9 dan di Kota Kinabalu FM 107.9, untuk Sungkai hari ini kita nak mengupas berkenaan dengan apakah yang ada di daerah Sandakan. Mengikut catatan sejarah, nama sandakan itu sendiri berasal dari perkataan Sulu iaitu sandak, bererti pajak gadai. Jadi pengertian keseluruhannya adalah bandar yang dipajak gadai. Jadi untuk mengetahui dan menyelami dengan lebih mendalam lagi tentang daerah istimewa di negeri Sabah ini, kita bersama-sama dengan tetamu di talian di waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Encik Hatta Yunus Elias Sawabi yang merupakan guru di daerah Sandakan. Kita nak tanyakan dahulu di awal ini. Boleh perkenalkan diri kepada pendengar-pendengar kita? Ya, boleh. Saya Hatta bin Yunus alias Sawabi, berasal dari Sandakan dan merupakan salah seorang tenaga pengajar di sekolah daerah Sandakan sekitar 20 tahun lebih sudah. Dan saya juga bergiat aktif dalam NGO, khususnya dalam Persatuan Suluk. Selain daripada itu, dalam Kelab Pidato Sandakan juga bekerja sama dengan beberapa NGO-NGO yang lain untuk program kebudayaan dan keibubapaan. Dan berdasarkan kepada latar belakang tersebut, maknanya cikgu, saya panggil cikgu lah ya, boleh ya? Boleh. Cikgu Hatta memang dah lama mengajar generasi demi generasi berkenaan dengan latar belakang budaya di Sandakan ini ya? Ya. Untuk itu, boleh kongsikan apakah keistimewaan Sandakan ini sebagai sebuah daerah di Sabah? Okey, salah satu daripada keistimewaan Sandakan ini berbanding dengan daerah-daerah yang lain, pertama, Sandakan terkenal dengan makanan laut dan seringkali dikunjungi oleh sama ada di daerah luar Sandakan maupun dari Semenanjung dan juga luar negara. Mereka datang bertandang untuk menikmati makanan laut yang istimewa dalam pelbagai cita rasa. Yang kedua, di Sandakan juga kita boleh mendapati beberapa pusat-pusat pelancongan yang menarik, terutamanya di pemulihan orang hutan dan selain daripada itu juga beberapa tempat-tempat yang menarik, khususnya dari segi tempat-tempat yang bersejarah. Dan yang amat menarik sekali ialah makanan-makanan tradisi, khususnya makanan tradisi orang Suluk boleh kita dapati di daerah Sandakan. Dan bila sebut tentang makanan laut itu cikgu ya, sebab sebelum ni kita dah kupas berkenaan dengan papar di Tuaran, di Ranau, juga ada makanan-makanan laut tersendiri. Jadi Sandakan ni, adakah lautnya tu hasilnya berbeza dengan daerah-daerah di timur Sabah? Di barat Sabah ini adakah ada yang istimewa makanan-makanan lautnya itu? Sebenarnya tidak jauh beza dia. Cuma dari segi kepelbagaian makanan laut di Sandakan itu lebih banyak lagi lah. Terutamanya dari segi resepi-resepi yang sudah tentu berbeza daripada daerah-daerah yang lain. Dan di samping itu juga makanan laut di daerah Sandakan memang berpatutan dan cukup murah untuk dinikmati. Itu yang penting.
Dia kalau sedap mahal boleh tengok je cikgu, tak boleh nak makan. Dan cikgu juga sebut tadi di tempat di Sandakan ini ada banyak tempat-tempat yang menarik yang boleh dikunjungi khususnya untuk mereka yang datang dan melawat menziarahi di daerah Sandakan. Boleh cikgu kongsikan apakah contoh-contoh tempatnya dan aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan sekiranya kita melancong ke Sandakan? Pertama sekali iaitu Pulau Silingan di mana tempat penyu bertelur. Dan di situ juga boleh kita bermalam dan pihak pelancongan di situ boleh membawa kita untuk melihat bagaimana penyu bertelur. Dan selain daripada itu juga kita boleh pergi untuk melihat pusat pemeliharaan orangutan, dan bersebelahan dengan pusat pemeliharaan orangutan itu juga kita akan boleh melawat aktiviti pemeliharaan beruang madu yang sudah tentu jarang-jarang boleh kita lihat di Malaysia khususnya. Dan beruang madu ini memang cukup istimewa, dia kecil dan mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Dan lain daripada itu juga di sekitar daerah Sandakan, kita boleh melihat beberapa tempat-tempat yang menarik seperti daerah Sandakan itu sendiri dan juga beberapa lokaliti peninggalan sejarah di zaman British dahulu. Antaranya Agnes Keith House ini ya cikgu? Ya. Antaranya adalah Agnes Keith House lah yang kita boleh nampak beberapa peninggalan daripada Agnes itu sendiri dari segi buku penulisan dan juga gambar-gambar yang sudah tentu akan menggambit kenangan zaman dahulu. Dan kalau saya lihat di sini ada 100 Step Staircase, ada Astana Hike Elapura Recreation Park. Ini apa yang menarik di kawasan-kawasan ini ya cikgu? Kawasan-kawasan itu sebenarnya adalah tempat untuk para pengunjung untuk melepaskan stres dan juga di samping itu boleh menikmati udara yang segar. Dan ada satu nama yang menangkap perhatian saya cikgu, Pulau Berhala. Kenapa Pulau Berhala cikgu? Kenapa namanya Pulau Berhala? Okey, baik, sebenarnya dia ada berkaitan dengan sejarah. Ramai yang beranggapan salah bahawa berhala itu adalah merujuk kepada patung. Tapi sebenarnya tidak. Untuk pengetahuan semua, pulau ini merupakan salah satu penanda arah untuk ke Sandakan bagi pelayar-pelayar di zaman dahulu, khususnya yang datang daripada China dan juga yang datang daripada Sulu. Jadi dari jauh lagi kita boleh melihat pulau ini. Jadi apabila kita melihat pulau ini, maka itu menunjukkan daerah Sandakan, hala tuju ke arah daerah Sandakan. Jadi dia merupakan satu hala untuk daerah Sandakan. Sebab itu dia dinamakan Pulau Berhala. Maksudnya berhala menuju ke Sandakan. Oh, ini informasi baru ini. Itu sebenarnya hala tuju. I see. Bila baca tu meremang bulu. Ada Pulau Berhala di Sabah rupanya. Tapi maksudnya lain seperti yang cikgu jelaskan tadi. Berhala maknanya arah. Ya. Dan cikgu, kita beralih kepada hal perihal seterusnya, iaitu berkenaan dengan asas ekonomi penduduk di Sandakan ini. Apakah aktiviti-aktiviti ekonomi asas untuk mereka yang berada di Sandakan ini ya cikgu? Ya. Rata-ratanya sebenarnya asas ekonomi penduduk di Sandakan ini dia bersumberkan daripada laut. Macam yang saya katakan tadi, keistimewaan Sandakan adalah makanan laut. Itu satu. Yang kedua juga, masyarakat Sandakan menjual ikan kering di pasar raya yang kita boleh dapati seperti sotong kering, ikan dan pelbagai jenis lagi lah. Jadi selain daripada itu juga dari segi sayur-sayuran, ramai penduduk yang berniaga dengan sayur-sayuran yang masih segar. Dan ada juga lah masyarakat yang berniaga, khususnya berkenaan makanan. Dan makanan ini pula kita boleh dapati daripada pelbagai kaum, daripada Suluk, daripada Bajau, Bugis, dan berbagai macam lagi lah asas sumber perniagaan orang di sini. Baik, itu berkenaan dengan asas ekonomi bagi penduduk-penduduk di Sandakan. Dan bila kita sebut tentang topik ataupun nama program kita ni cikgu, sungkai, biasanya orang Sandakan ini sungkainya itu masak sendiri ke ataupun beli di bazar cikgu? Berkenaan dengan sungkai ini,
sebahagian membeli di bazar dan sebahagian besarnya memasak sendiri. Dan umum diketahui Sandakan mempunyai pelbagai jenis makanan dan sudah tentu makanan yang dibeli di bazar itu tidak setanding dengan makanan yang kita masak di rumah. Even saya sendiri pun memasak di rumah untuk family, untuk kawan-kawan apabila tiba sungkai. Dan mereka gemar memakan piutu, sianglag, kinilau dan juga ikan bakar untuk bersungkai. I see. Cikgu, nama-nama makanan tu cikgu kena sebut pelan-pelan sikit cikgu. Sebab saya nak buat nota cikgu. Supaya senang nak cari nanti kalau pergi Sandakan. Baik, boleh. Okay, yang pertama, piutu. Piutu? Piutu ini diperbuat daripada hampas kelapa yang direbus. Yang dimasak dengan menggunakan wap. Kemudian sianglag juga daripada hampas kelapa yang digoreng tanpa berminyak. Kemudian kinilau ini adalah merupakan makanan ikan mentah dicampur dengan mangga, tomato, bawang dan juga cuka. Okey. Dan selain daripada itu ikan bakar lah. Dan satu lagi yang istimewa iaitu tiula itum. Tiula itum daripada daging yang dimasak dengan serbuk kelapa yang dibakar. Baik. Saya jumpa piutu, saya jumpa sianglag, saya jumpa kinilau. Yang terakhir tu cikgu, saya tak tahu macam mana eja. Saya cuba di Google tak keluar makanannya. Tiula itum. Tiula itum. T-I-Y-U-L-L-A. Tiula. Okey. Itum artinya hitam. I see. Tiula itum. Ya. Oh, ini daging. Itu terbuat daripada daging. I see. Boleh juga masak dengan menggunakan ayam. Oh, ada option lah cikgu yang boleh pilih, ayam ataupun daging. Boleh. Ya, boleh pedas dan tak pedas pun boleh. Oh. Dan dimakan dengan piutu ataupun sianglag memang cukup sedap. Oh, digandingkan dua itu. Ya, nasi tak perlu. Nasi tak perlu, maknanya tiula itu ataupun dengan piutu boleh gabungkan. Dengan sianglag pun boleh. Oh, ini orang diet seronok dengar cikgu tak payah makan nasi. Memang ada ramai yang datang ke daerah Sandakan. Bila makan makanan ini, mereka balik semula. Malah ada yang tinggal di sini dan terus berumah tangga. Alamak, saya dengar tu risau lah cikgu. Takut saya pergi terus tundul di situ. Jangan risau. Jodoh di tangan Tuhan. Cikgu, bila sebutan bazar cikgu, adakah ada bazar-bazar yang popular, yang unik di Sandakan ini? Di Sandakan ada. Antaranya yang apa boleh kita kongsi dengan pendengar kita cikgu? Okey. dia kebanyakannya bahasa-bahasa orang muda yang kita boleh jumpa di sini. Tapi yang cukup menarik di sini ialah sebab saya terlibat dengan pengkajian bahasa suluk khususnya. Dan di sini kita selalu pertama menggunakan barai ataupun arai. Arai itu membawa maksud teman ataupun kawan. Jadi kalau macam kita jumpa dengan kawan, dia kata, hello bro. Biasa dia kata, hello bro. Kalau dalam bahasa itu, hai arai. Pergi mana kau arai? Arai ini membawa maksud kawan ataupun teman. Sama jugalah kita kata macam, ada lagi, hello brad. Ini biasa bahasa yang digunakan. Dan penggunaan bahasa ini memang memesrahkan antara satu sama lain. Tapi beza perkataan itu adakah maknanya datang daripada etnik berbeza ataupun tempat-tempat berbeza Sandakan yang menyebabkan perbezaan perkataan tu cikgu? Dia lebih yang arai ini dia lebih sinonim di Sandakan. Okay. Dan yang selalu kata hey bro itu biasa di mana-mana pun boleh je kita dengar. Jadi itu pun info baru sebenarnya untuk kita keluarga Malaysia memahami berkenaan dengan warna-warni masyarakat di Sabah. Dan cikgu, kita sebut tadi berkenaan sedikit sebenarnya tentang makanan, piutu, sianglag, kinilau dan juga berkenaan dengan makanan tiula itum itu. Tapi kita nak tanya lagi sebab cikgu kata cikgu masak di rumah. Kalau sungkai, cikgu biasanya apa top 5 makanan yang cikgu paling suka untuk sungkai tahun ini? Okey. Pertama sekali ialah memanglah tiula itum.
Sebab tiula hitung ni saya pun belajar daripada mak saya sendiri. Di samping itu juga untuk menambahkan rasanya tu lebih sedap. Saya tengok makcik-makcik saya yang lain juga untuk memasak lah. Itu satu. Kemudian yang kedua, kenilau. Sebab macam ayah saya, dia memang suka makan kenilau, terutamanya dengan piutu. Dan piutu itu pun memang kita dah belajar bagaimana cara untuk membuat piutu ini. Jadi itu selain daripada menu-menu untuk sungkai, kita juga tambahkanlah dengan beberapa kuih-muih tradisi juga kita letak di situ, seperti makanan pitis, panganan, dan juga biaki untuk menambahkan lagi selera makan masa bersungkai. I see. Ini kuih-kuih manis-manis ya, cikgu? Ya. Yang mana? Dan merupakan tradisi. I see. Jadi maknanya cikgu sepanjang bulan puasa inilah dia menu-menunya setiap hari, cikgu? Tak juga, kita selang-seli juga. Nanti hari-hari itu sama juga, nanti bosan pula semua kawan-kawan di rumah. Kalau begitu, cikgu, mana berselang-seli itu pemilihan menunya memang menu tradisi sahaja ataupun ada fusion dengan makanan-makanan luar? Kalau disandarkan. Kita selang-selikan juga dengan makanan luar sebenarnya. Sebab di Sandakan ni pun ada juga pelbagai etnik, dan kadang kita makan dengan buras, iaitu salah satu makanan etnik Bugis di Sandakan. Dan kita selang-seli juga dengan makanan-makanan yang biasalah. Itu pun kadang kalau bajet cukup lah. Kalau bajet tak cukup, kita pergi kepada menu yang mampu pada hari itu. Kalau tak, kita belajar lagi yang cara menu yang ini. Jadi kira sepanjang Ramadan ini kita bila bersungkai kan taklah kita rasa bosan untuk menikmati juada itu. Dan kita juga senantiasa pastikan makanan itu memang habis masa itulah. Tidak dibawa ke sahur. Jangan membazir, cikgu. Betul. Ya. Dah menarik, cikgu, sebab bila cikgu sebut tentang makanan-makanan ni, dia rasa pada saya rasa macam banyak pilihan. Dia kalau saya lah, cikgu, setiap hari makan roti john, tak ada benda lain dah. Itu wajib. So setiap hari benda yang sama. Tapi bila cikgu cerita ni seronok. Mana ada pelbagai makanan je di Sandakan ini. Memang banyak. InsyaAllah lah kalau macam Arai datang ke Sandakan, kita jamu makanan. Terima kasih, cikgu. Dan cikgu, di akhir ini kita nak buka ruang buat cikgu untuk berikan sedikit ucapan kepada pendengar-pendengar kita supaya mereka dapat menjalani ibadah puasa yang berbaki ini dengan baik, dan juga sedikit ucapan Hari Raya kepada pendengar-pendengar kita. Silakan. Baik, kepada rakan-rakan saya di mana saja berada, sama ada di Sabah ataupun Semenanjung dan di Sarawak ataupun mana saya ucapkan selamat berpuasa, dan kita dah tinggal beberapa hari lagi untuk kita berhari raya. Jadi dalam kesempatan Ramadan yang mubarak ini, jangan membazir, dan ingat sekali bagi mereka yang menerima KWSP itu, jangan belanja begitu saja. Simpan untuk masa hadapan. Dan menjelangnya Hari Raya juga, saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Dan ingatlah, sesungguhnya inang simbaran, muik dapabaran. Bukun ampaliali, asal kari asali. Itu dia ucapan daripada Cikgu Hatta Yunus Al-Sawabi. Terima kasih, cikgu, bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak. Baik, itu dia. Kita baru sahaja untuk program Sungkai 4D bersama-sama dengan Cikgu Hatta bin Yunus Al-Sawabi, guru dari daerah Sandakan Sabah, dengan lebih banyak senarai makanan. Bukan 5 ya, ada lebih daripada 5, nak dekat 10 menu-menu daripada Sandakan. Bagi anda yang tertinggal, jangan risau, anda boleh ikuti ulang siarnya di Facebook kami dengan kata carian Bernama Radio. Bagi anda terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Kundasang FM 107.9 Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.